Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton-penonton sekalian. Saya Farliza Ramli selaku moderator anda pada hari ini. Selamat datang ke Dialog Kepimpinan Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Elit Kementerian Belia dan Sukan ya. Okey, sebelum kita memulakan sesi dialog kita ini, jangan lupa like dan share sesi dialog kepimpinan ini. Sekali lagi jangan lupa like and share. Bersama-sama kita kongsikan ilmu ini, insya-Allah ya, kita manfaatkan ilmu ni bersama dengan keluarga dan rakan-rakan kita. Dan jangan juga lupa untuk tekan butang like pada Facebook page kami ni, iaitu di Facebook page @Elit KBS Malaysia, Facebook page @Elit KBS Malaysia. Sokongan anda sangatlah kami hargai ya. Okey, untuk pada hari ini bersamaan dengan 16 Mac 2021 ya, kami bawakan kepada anda semua special appearance ya. Seorang pemimpin yang sangat kami sanjungi dan hormati, especially terutama dalam bab mengamalkan amalan gaya hidup yang sihat. Siapakah gerangan pemimpin tersebut? Jom saksikan video ini. Itulah dia, nampak seperti atlet tetapi beliaulah merupakan seorang tulang belakang yang menjaga atlet negara kita, iaitu yang berbahagia Dato' M. Nor Azman bin Taib, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan, merangkap Pengerusi Biro Hubungan Strategik Persatuan Pegawai Tadbir dan Diplomatik PPTD. Assalamualaikum Datuk, selamat datang ke studio kami ni. Terima kasih ya Datuk sebab sudi meluangkan masa dengan kami dan sudi datang sendiri ke studio kami yang berlokasi di Blok F10 Presin 1 Putrajaya. Terima kasih Datuk. Ya, waalaikumsalam. Saya jawab dulu salam tadi dan terima kasih juga di atas jemputan. Okey Datuk. Datuk, tadi video tu actually bila tengok, saya dah tengok berkali-kali tahu. Saya sangat terkejut. Saya kata, orang ni boleh buat macam ni. Even saya yang berumur 33 tahun ni pun belum tentu dapat buat double skipping and then buat planking and everything macam tu. Datuk, rasanya bila Datuk buat aktiviti tersebut time tu? Okey, sebab kita balik kepada amalan gaya hidup sihat, hidup cergas, dan sudah pastilah kita kena ada aktiviti. Jadi kalau kita lihat semasa kita PKP, bila PKP dia agak terhad dari segi aktiviti kecergasan untuk kita berada di luar. Dan pada masa tersebut kita sebagai KBS kita kena memikirkan bahawa kita kena menggalakkan dari segi aktiviti kecergasan dan apa yang kita boleh buat apabila kita berada di rumah. Dan tak semestinya kita tidak melaksanakan aktiviti kecergasan. Jadi ini merupakan salah satu yang kita berada di rumah tapi kita challenge diri kita untuk kita beraktiviti cergas. Dan ini yang dilaksanakan di peringkat pengurusan tertinggi, mengambil bahagian melaksanakan apa aktiviti yang boleh kita kongsikan bersama dengan rakyat supaya rakyat boleh melaksanakan sama aktiviti cergasan. Ini yang saya laksanakan semasa PKP lah. Semasa PKP masa Datuk. PKP. Memang hebat dah Datuk. Kalau saya waktu PKP,
rasa macam tak boleh buat apa-apa dah bila dah diarahkan untuk berada di rumah. Tapi tak sangka dalam keadaan PKP tersebut, Datuk boleh melaksanakan orang kata gaya amalan hidup yang sihat yang sangat dijadikan orang kata rujukan yang baik untuk semua ya Datuk. Betul, challenge diri kita. Okey, baiklah, sebelum kita teruskan sesi dialog kita ni, ingin saya berkongsikan ya dengan para penonton sekalian. Kita nak perkenalkan orang tulang belakang Kementerian Belia dan Sukan ya, sedikit biodata mengenai beliau. Okey, Datuk M. Nur Azman bin Taib merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan dan memegang jawatan sebagai pegawai tadbir dan diplomatik ya. Berusia dilahirkan pada tahun 1971, berusia 50 tahun. 5 series lah tu. 5 series tapi still fit, fit Malaysia. Berasal dari Kedah, negeri Kedah. Berkahwin sudah tentunya. Dan isterinya juga seorang career woman ya. Datin Rosni binti Muhammad Yusuf ni juga merupakan seorang pegawai tadbir diplomatik ya, Datuk. Very good. And then bilangan dilahirkan bilangan anak seramai 4 orang cahaya mata ya, Datuk. Datuk boleh tak kongsikan sikit tentang anak-anak Datuk ni, siapa yang still dalam sekolah, ada yang dah masuk universiti ke? Saya 4 orang anak yang sulung dah umur 21, study dalam universiti lah. Dan yang nombor 2 pun yang sulung lelaki, yang nombor 2 perempuan pun dah di universiti. Dan yang ketiga boarding school lah dekat SAS Kuala Alam Shah, dan yang ketiga tingkatan 1. Tapi yang kedua, ketiga, keempat belajar dari rumah lah sekarang ni. Cuma yang pertama saja yang sekarang berada di universiti. Dah masuk universiti dan berada secara fizikal. Yang lain semua belajar dari rumah lah. Anak yang nombor 3 tu sekolah dekat je kan dengan office ni? Dekat lah, di Putrajaya juga. SAS Putrajaya. Kebetulan ya. Okey Datuk. Saya teruskan ya. So kelulusan tertinggi Datuk adalah Sarjana Pengurusan Teknologi Maklumat di Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi pada tahun 2004. Betul ya Datuk? Betul. Dan juga ringkasan perkhidmatan saya bagi yang the latest one lah. Yang tadi yang saya dah mention, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan ya. Ni bukannya orang kata orang sembarangan ni. Ini memang memang orang kata memang orang hebat lah orang katakan ni. Ya, kalau tak ada dia tak bergerak lah Kementerian Belia dan Sukan ni secara keseluruhannya ya. Dan seterusnya anugerah yang tertinggi ya, saya baca darjah kebesaran yang tertinggi adalah darjah kebesaran bintang dan pingat wilayah Persekutuan Panglima Mahkota Wilayah PMW pada 2 Januari 2017 ya Datuk terima tu. Untuk penglibatan aktiviti luar pula, beliau merupakan bukan sahaja ahli Persatuan Tadbir dan Diplomatik PPTD, dan beliau juga merupakan pengerusi Biro Hubungan Strategik PPTD ya. Dan juga beliau juga merupakan yang di-Pertua Kelab Sukan dan Kebajikan KBS dari 2018 hingga sekarang, dan juga Lembaga Pengarah Institut Sukan Negara ISN tahun 2019 hingga sekarang. Betul ya Datuk? Ya, betul. Kita dah kenal serba sedikit tentang Datuk KSU. Oleh itu kita akan teruskan sesi kita ya Datuk, boleh ya? Boleh. Datuk. Silakan. Kami ada pertanyaan lah Datuk untuk sesi dialog ni, sebab dialog kami ni bertajuk peranan pemimpin dalam memupuk amalan hidup sihat. Bagi kami semua, Datuk adalah orang yang sangat sesuai untuk orang kata membincangkan dan berkongsikan tentang topik ini. Oleh itu, pertanyaan daripada kami ya Datuk, pada pendapat Datuk, apakah konsep amalan hidup sihat? Sebab Datuk, ada orang kata saya dah kurus, tak perlu dah nak buat apa-apa, saya dah sihat. Ada yang kata pula, oh no, you kena buat aktiviti yang aktif in order to be healthy. Ada yang kata tak, jaga pemakanan je dah okey, makan jamu-jamu semua. Menurut pendapat Datuk, apakah konsep amalan hidup yang sihat? Silakan Datuk. Terima kasih Liza. Kalau kita sebut tentang kesihatan,
tentang kecergasan, tentang amalan hidup sihat dan sebagainya. Memang saya setuju dengan Liza sebutkan tadi. Kadang-kadang ada orang beranggapan saya badan saya kurus. Adakah bermakna saya cergas? Adakah bermakna saya sihat? Dan ada juga mungkin badan agak berisi, mungkin agak berisi. Tetapi taklah saya sebut umum, Mungkin kita kata agak berisi, tapi adakah dia tidak sihat? Pada saya, pandangan saya, memang saya adalah seorang yang mencintai tentang kecergasan. Memang daripada zaman saya sekolah, saya suka mengambil bahagian dalam pelbagai acara sukan sebab saya berminat tentang kecergasan dan sebagainya. Tapi berbalik kepada persoalan tadi, kita kena faham bahawa amalan hidup sihat dan kecergasan itu dia mesti kombinasi daripada aktiviti kecergasan kita dan juga pemakanan. Jadi kita kena tahu bahawa kita melaksanakan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Umpamanya dalam aktiviti kecergasan, itu kita boleh memilihlah sama ada kita bersukan ataupun aktiviti rekreasi, hatta sampai kalau kita panjat bukit, panjat gunung sekalipun, itu adalah aktiviti kecergasan. Kalau kita berkayak dan sebagainya. Kalaulah kita tidak terlibat dengan aktiviti sukan yang secara sukan-sukan high performance lah, umpamanya katalah kita main bola sepak, kita main sepak takraw, kita main badminton. Tetapi kalau kita aktif dalam lain-lain acara yang beraktiviti secara rekreasi juga, pada saya kita telah membina satu keadaan fizikal yang cergas. Tetapi mestilah diimbangkan dengan pemakanan yang sihat juga. Kadang-kadang kita ni ialah kalau atlet mungkin dijaga dengan sebaik mungkin tentang gaya hidup dan sebagainya, tetapi kalau kita mungkin rakyat biasa, kalau kita bersukan dengan baik, kita jaga kecergasan, tetapi kadang-kadang pemakanan kita lepas habis kita makan roti canai 3 biji. Lepas habis kita makan nasi lemak 2 bungkus. Itu tidak memberi keseimbangan kepada kita. Kerana saya pernah satu ketika saya rasa macam berat badan ni naik sangat ni, kan. Jadi saya memikirkan juga bagaimana untuk kawal. Sehingga saya pernah mengambil, kita kata instruktor yang secara personal di gym, personal instructor sampai peringkat begitu. Jadi dekat situ saya belajar, rupanya kita boleh aktif, cergas dalam pelbagai aktiviti, tetapi mestilah diimbangkan dengan pemakanan. Itu sebaik mungkin. Itu pada pandangan saya, kombinasi antara kecergasan aktiviti dan pemakanan harus dilihat secara bersama untuk kita capai gaya hidup yang cergas dan sihat. Dia bukan sihat saja, cergas dan sihat. Cergas dan sihat. Jadi kalau kita tidak sahaja dilihat cergas dan sihat, kita tidak sahaja dilihat sebagai sihat. Mungkin orang nampak kita dia sihat, tapi mungkin kita tak cergas. Betul. Jadi mungkin orang nampak kita cergas ni, dia memang hari-hari ataupun seminggu 2-3 kali jogging, cycling dan sebagainya. Adakah dia betul-betul sihat? Ini yang saya kata, dua kombinasi ini perlu kita laksanakan, terapkan, imbangkan. Itulah pandangan umum saya lah. Okey, baiklah. Terima kasih Datuk. Itulah pandangan Datuk KSU berkenaan dengan konsep amalan hidup yang sihat, iaitu kita kena seimbangkan dengan pemakanan dan juga orang kata active lifestyle, ya. Okey, baiklah Datuk. Saya akan proceed kepada pertanyaan seterusnya, boleh Datuk? Boleh. Okey Datuk. Okey, kita akan sentuh tentang topik utama kita lah. Okey, iaitu apakah peranan pemimpin untuk memastikan orang-orang bawahan mengamalkan hidup yang sihat. Okey, mungkin nampak soalan ni macam simple. Tapi bila dah disuruh, adalah yang malas lah, ada banyak kerja lagi lah. Bila bos kita kata, jom kita buat aktiviti, contoh, kita buat aktiviti berbasikal bersama. Ada yang kata, tak sempatlah bos, nak urus anak, tak sempatlah bos, nak urus suami, nak urus isteri, apa semua tu kan. So bagi pendapat Datuk sendiri, apakah peranan pemimpin tu? Macam mana kita nak share ni pendapat Datuk ni supaya memudahkan kepada pemimpin-pemimpin di luar sana untuk bagi mereka as a guidance untuk memastikan orang-orang bawahan mereka mengamalkan hidup yang sihat. Silakan Datuk. Okey, bila sebut pemimpin ni memang sudah pastilah satu peletakan harapan yang besar, kerana pemimpin itulah mencorak kepada apa yang boleh disebar luas di peringkat bawahannya. Jadi kalau pemimpin itu merupakan satu pemimpin yang sukakan kepada amalan hidup sihat dan cergas, saya agak percaya bahawa dia boleh perkembangkan dan betulkan di peringkat bawahnya supaya perkara itu juga diamalkan di peringkat yang berada di bawahnya. Itu dia punya asas. Tapi saya nak tarikkan sedikit sebab kita KBS, Kementerian Belia dan Sukan,
kita boleh dikatakan juga pemimpin kepada aktiviti kecergasan dan kesihatan. Kerana kita Kementerian Belia dan Sukan. Jadi kalau untuk itu saya nak tarik sedikit untuk kita lihat dari segi data-data dan fakta sebelum kita pergi kepada peranan pemimpin itu. Betul. Supaya dalam organisasi mereka mengamalkan gaya hidup cergas dan sihat. Okey, kalau kita lihat penduduk Malaysia sekarang ni, jumlah penduduk Malaysia lebih kuranglah 32.8 juta. Ya, ini ikut perangkaan pada tahun 2018. Ramai juga tu. Ramai juga. Tapi kita seimbang. Lelaki dengan perempuan dia lebih kurang saja. Datanya lebih kurang. Saya tak kata 50-50%, tetapi dia lebih kurang. Okey, kalau kita balik kepada kita lihat senario tentang kesihatan, senario umum. Kalau saya dapat daripada tinjauan kebangsaan pada tahun 2019 tentang penyakit berjangkit dewasa ni, peringkat dewasa. Kalau saya lihat 94% terlibat dengan diabetik. Ini tinggi juga tu. Banyak juga. 15.9% hipertensi. Okey. 13.5% kolesterol tinggi. Ini benda-benda yang bukan penyakit berjangkit tau. Penyakit yang kita cari sendiri. Mungkin saya sebut tadilah, amalan hidup yang mungkin tak bersihat, pemakanan yang kurang tepat, tak seimbang. Okey, ini menjurus kepada penyakit-penyakit tadi. Okey, saya pergi pada indeks budaya sukan. Saya nak kongsikan sedikit sebab ruang yang saya ada ni, saya boleh kongsi tentang indeks budaya sukan. Kalau kita lihat 3 tahun, kita ambil 3 tahun tentang apa capaian indeks budaya sukan. Kalau lihat pada tahun 2018 lebih kurang dalam 53.1%. Tahun 2019 58.8%. Tahun 2020 56.8%. Apa maksud peratusan ni? Peratusan ini kita mengukur tentang keterlibatan rakyat tentang budaya bersukan. Kalau kita lihat di sini, kita masih berada di peringkat yang sederhana. Sedih juga sebab kita meletakkan supaya negara kita satu ketika nanti mencapai sporting nation, mana negara yang bersukan. Tetapi bila kita ukur dalam indeks budaya sukan, kita masih sederhana. Di mana kelemahan-kelemahan yang ada. Jadi sedangkan kalau kita tengok facilities, mungkin facility kita pada saya dah agak bagus. Dalam domain-domain yang kita ukur tadi, di mana yang menyebabkan kita dapat sederhana, 56.8% skor pada tahun 2020. Kalau kita lihat tentang penglibatan ni tinggi sedikit, 65.4%, tapi tetap lagi di peringkat sederhana. Kerana kita untuk mencapai ke peringkat yang tinggi itu, kita kena 70% ke atas. Jadi bermakna sedikit lagi penglibatan, maksud pelibatan kita tentang aktiviti sukan. Kalau kita lihat tentang kecintaan tentang sukan, ini pun agak rendah, 40.1%. Bermakna 60% lebih kurang lagi macam tak apa nak cinta tentang sukan. Sukan ni menggambarkan kepada kecergasan lah kan. Betul. Dan kalau kita lihat tentang sukarela di dalam aktiviti melibatkan kesukanan pun 47.8% saja. Kalau kita lihat tentang perbelanjaan ni kita beli peralatan sukan, kita beli attire, sport attire dan sebagainya. Ini pun 41.5%. Dan kalau kita lihat tentang facilities ni, ini pendapat kepada mereka yang kita buat kajian, hampir 10,000 kita buat soal selidik, lebih kurang dalam 45.6%. Jadi total keseluruhan ni adalah 56.8%. Kita kena pertingkatkan lagi. Okey, untuk pertingkatkan ini saya kaitkan dengan tadi saya sebut KBS adalah sebagai leader kepada aktiviti kecergasan dan kesukanan. Jadi apa yang perlu kita buat? Jadi inilah perkara-perkara yang dilihat secara khusus oleh KBS untuk mempertingkatkan kecintaan rakyat untuk menjadi negara kita negara bersukan. Satu ketika rakyatlah kena bersukan. Okey, kaitkan tadi kepimpinan pemimpin. Kalau saya pegang kepada yang perkara yang besar, KBS sebagai pemimpin kepada sukan tu, kita merangkakan pelbagai program. Kalau kita lihat dulu semasa belum PKP, saya kena ambil dua situasi. Sekarang norma baru. Sebelum PKP kita ada program seperti Fit Malaysia. Kita ada program seperti Hari Sukan Negara dan pelbagai lagi. Saya ambil dua program ni yang mana base dia adalah rakyat terlibat dengan sukan. Kalau kita lihat pelaksanaan Hari Sukan Negara bermula pada tahun 2015 yang kita pilih satu hari, semua kita pakat-pakat bersukan. Kita telah capai daripada 2015 sehingga tahun 2019 23 juta lebih rakyat yang keluar bersama-sama untuk bersukan. Itu perkara yang kita wujudkan platform supaya rakyat dapat bersukan bersama-sama. Fit Malaysia. Kita bermula daripada tahun 2014 sehingga 2019 lah sebab COVID kita dah stop tak buat. Itu kita capai lebih daripada 1 juta.
Jadi ramai tu. Kita wujudkan pemberdayaan sukan ni supaya semua rakyat dapat bersama dalam aktiviti kecergasan. Tapi bila dah berlaku COVID, agak sedikit terhad untuk kita keluar. Tetapi kita mengeluarkan SOP-SOP yang membolehkan setiap rakyat tetap boleh bersukan, tetapi dalam skala yang mengikuti SOP. Itu peranan saya lihat dari segi kepimpinan. Tapi kalau peranan individu, katalah saya lah sebagai KSU di KBS, saya tetap ada peranan saya. Betul. Jadi peranan saya kena melibatkan kita kata kepada organisasi saya supaya mencintai tentang sukan tersebut. Kerana kita KBS, kalau kita buat kepada rakyat sedangkan dalam organisasi kita tidak terlibat dengan aktiviti kesukanan, nampak macam canggung lah sikit. Betul tak? Jadi ini yang kita laksanakan beberapa program lah, nanti kita boleh kongsi lah nanti. Okey, terima kasih Datuk. Okey, kita dah dapat orang kata new information ya. Tadi Datuk KC dah sebut tentang IBS kan? Indeks Budaya Sukan. Okey, saya jelaskan sedikit lah. Okey, Institut Penyelidikan IRIS KBS melaksanakan kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia. Okey, IBS Malaysia bermula tahun 2018. Betul Datuk ya? Ya. Bagi mengukur Indeks Budaya Sukan Malaysia berdasarkan 5 domain dan 8 indikator yang tadi yang Datuk dah sebutlah, yang indikator domain facility ya. Facility lagi semangat cintakan sukan dan sebagainya ya. So objektif IBS ni adalah untuk melihat trend budaya sukan. Betul Datuk? Ya, betul. Dan di sinilah kita boleh lihat bagaimana pandemik pun ada efek kan Datuk, macam menurunkan daripada 2019 ke 2020 menurun sedikit. Ada menurun sedikit. Tapi still maintain pada tahap yang skor sederhana. Okey, insya-Allah kita harapkanlah ya Datuk, kita slowly build ourselves, semoga kita dapat achieve as orang kata nation yang praktiskan and in love with sports lah. Okey Datuk, sebelum tu kita nak lihat di Facebook kita sekarang ya. Kita tengok. Silakan. Kita tengok sekarang ni kita tengah live di @ILIT_KBS Malaysia. Okey, ini kita punya Facebook ya Datuk. Kita boleh tengoklah ada yang dari Salam, saya Marziani, dari IKTBN Alur Majlis Perbandaran Alur Gajah. So kita tengoklah ada banyak love, like. Sekarang kita ada viewers 657 viewers live Datuk. Banyak peminat Datuk ni. Okey, so kita boleh lihat ya, ada yang dari Kem Kawasan Negara Ulu Kenas, ada yang Zulkifli Harim Matang Jelutong Bagan Serai Perak. Ni hampir seluruh negeri ya Datuk. Kita boleh lihat ni banyak yang love, suka sangat dengan kita sekarang ni. Okey, baiklah Datuk. So kita boleh nampak ya Datuk, kita ni sekarang jadi perhatian orang. Kita nampak pun kita macam yang wow, okey. Kita berkongsi ilmu. Berkongsi ilmu. InsyaAllah untuk manfaat semua orang ni. Ada 675 viewer. Menaik lagi. Baiklah Datuk, so kita proceed ya. Boleh ya Datuk? Kita boleh. Tapi sebelum kita proceed pertanyaan yang seterusnya untuk sesi dialog kepimpinan ini, ingin saya memberitahu kepada penonton-penonton sekalian untuk jangan lupa like and share sesi dialog kepimpinan kami ini, dan juga anda boleh juga isikan di ruang komen sebarang soalan yang berkaitan dengan amalan hidup yang sihat. InsyaAllah kami akan cuba ya, minta dengan Datuk untuk menjawab soalan-soalan kalian ya, insyaAllah. Okey, baik Datuk, boleh kita ke sesi yang seterusnya? Boleh ya? Silakan. Okey, tadi kita cerita tentang peranan, a very big picture about macam mana kita nak orang kata make sure orang-orang di bawahan ni sebagai seorang pemimpin amalkan kehidupan yang sihat. A very big picture lah. But now kita orang kata kecilkan skop sikit. Kita nak tahu pula apakah ciri-ciri pada seorang pemimpin yang diperlukan pada seorang pemimpin untuk memastikan orang-orang di bawahannya mengamalkan amalan gaya hidup yang sihat. So bila Datuk share benda ni, insya-Allah kita akan orang kata berusaha untuk memenuhi ciri-ciri tersebut ya Datuk. Okey, silakan Datuk. Okey, saya lihat dari segi kita sebagai seorang pemimpin,
gaya kepimpinan mungkin berbeza-beza. Setiap orang tu berbeza-beza. Tetapi kalau kita tarik ataupun relatekan kepada kecergasan, kepada amalan gaya hidup sihat, jadi sudah pasti pada saya sebagai seorang pemimpin, kita kena ada sifat keterbukaan. Jadi keterbukaan tu bermakna kadang-kadang pandangan cadangan datang daripada anak buah kita untuk ke arah melaksanakan satu perkara, program untuk kecergasan dan kesihatan sihat. Jadi kita kena encourage peringkat bawah kita keterbukaan. Dan satu lagi, kita kena ada juga, kita kerja ni, kita faham kerja ni kita tak habis-habis ni. Setiap hari kita ada kerja pelbagai, tak habis-habis. Jadi kadang-kadang kita stres dengan kerja kita, tapi kita kena ada satu ruang. Sebagai pemimpin, kita kena sediakan satu ruang di mana membolehkan organisasi kaki tangan bawah kita supaya mereka ada masa untuk beraktiviti, untuk mengadakan aktiviti kecergasan dan sebagainya. Sebagai pemimpin, kita kena sediakan itu. Kalau kita pemimpin, you kerja daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang, tapi 5 petang tak habis lagi kerja, you sambung lagi OT dan sebagainya 7 hingga 8 malam. Kadang-kadang mana ruang untuk organisasi ataupun staf bawahan untuk kita mengadakan aktiviti kecergasan. Jadi pada saya, seorang pemimpin dia kena ada sifat keterbukaan, kena memberi ruang kepada staf bawahan untuk melaksanakan aktiviti, memberi orang bawahan kita untuk mengemukakan apa-apa cadangan yang baik untuk kita. Dan selain itu, sebagai pemimpin juga di organisasi kita, kita kena sediakanlah fasiliti-fasiliti berkenaan. Umpamanya, saya bagi contoh yang mudahlah. Mungkin di organisasi kita ada gym. Simple gym pun tak apa. Kan ada gym. Jadi siapa yang berminat dengan gym, mungkin boleh pergi gym. Bila ada masa, tak semestinya dia pergi habis kerja 5 sampai 7. Mungkin waktu rehat dia pergi sekejap setengah jam mungkin. Okey. Kalau kita ada yang paling simple lagi, yang saya buat juga di KBS, kita sediakan, kan kita ada tangga, memang ada lift. Kita ada tangga. Kita letakkan tangga itu sebagai tangga kesihatan. Untuk kita galakkan mereka naik tangga. Jadi dekat tangga tu kita letak ukuran kalori yang boleh burn kalori. Umpamanya sebagai encourage untuk mereka naik tangga. Jadi kalau yang tingkat, masa saya duduk tingkat 15, kalau naik tangga tu mungkin tak boleh lah tiap-tiap hari, mungkin kan. Tapi kalau boleh naik tiap hari, why not? Tapi kalau tingkat 3, tingkat 2, naik je lah tangga. Contohnya kan. Dan lain-lain kemudahan lah. Kalau macam kita KBS, kita ada mungkin kita wujudkan cycling day mungkin dalam seminggu tu. Dan kita juga di KBS, saya ambil contoh KBS ni, sebab di lain organisasi mungkin ada lain kaedah. Dan mereka juga boleh, mungkin kalau tengok apa yang saya sharekan di sini, mungkin nak di-sharekan bersama di tempat lain, why not kan? Jadi macam di KBS kita pada hari Selasa, benda simple tapi pada saya ada impact yang bagus lah. Pada hari Selasa, macam hari ni hari Selasa minggu pertama, saya pakai baju korporat. Tetapi Selasa minggu alternate nanti, yang berikut 2 minggu lagi, kita benarkan untuk memakai baju sukan. Tetapi pakai baju sukan secara proper lah. Jangan pakai round neck, janganlah pakai slipper, pakai proper attire, sport attire. Pakai betul. Dan ini memudahkan nanti apabila petang contohnya, dia nak meneruskan aktiviti kecergasan dan sebagainya. Ini ruang-ruang yang mana pemimpin kena mencorakkan dalam organisasi mereka satu ruang yang kondusif untuk mereka melaksanakan aktiviti kecergasan dan kesihatan. Sama juga satu lagi, bila saya ingat, saya sebutlah kan, makanan. Kadang-kadang saya tengok, saya pun ada tegur juga dalam organisasi kita. Bila minum tu, sediakan air contohnya. Katalah TO lah umpamanya. Kadang kita minum, manisnya TO. Kenapa tidak kita sediakan TO? Gula tu letak asing. Jadi kita boleh kontrol gula. Contohnya lah kan. Jadi pemakanan tu kadang-kadang, kenapa tidak kita mulakan pemakanan tu dengan buah-buahan umpamanya. Kan kita ni amalan kita makan dulu mi goreng, nasi goreng, bagai semua. Last kali kita makan buah 2 biji contohnya. Tapi tak betul. Mungkin kita ubahkan, okey kita makan dulu buah-buahan. Lepas tu kita makanlah makanan lain. Makanan lain yang kita udah tu janganlah bersifat berminyak sangat. Ini peranan pemimpin. Kerana pemimpin di atas sana, bila dia memberi corak arahan itu, dia mestilah menjurus kepada kesihatan dan juga kecergasan. Saya boleh simpulkan begitulah, Liz. Okey, thank you Dato'. So kita mesti ada sifat keterbukaan ya Dato'. Okey, beri ruang. Kalau nampak macam pekerja tu jam 5 still lagi, bukan jam 5 lah, jam 5 tu still awal tau. Jam 6 still lagi buat kerja. Kita macam ni. Berhenti kerja, kamu pergi gym.
kita Buat kena workout. galakkan. Kita kena galakkan. Galakkan. Saya teringat bila kita pernahlah satu ketika mungkin ada ruang dan peluang kita berjalan tengok di tempat lain. Saya pernah satu ketika bila menghadiri satu kursus di luar negeri lah, di satu negara lah kan. Di negara mana tu Datuk? Mesti share di Australia. Saya pergi di Melbourne. Di sana memang mereka adalah negara yang cintakan sukan. Jadi kita ni bila pergi kursus, kita rasa macam di tempat kita lah. Jadi kita kursus tu belum habis lagi, kita panjangkan sedikit, mungkin sampai pukul 6 lebih. Kerana kita nak habiskan silibus. Tetapi budaya mereka di sana, jam 5.30 mesti stop bekerja. Kerana mereka nak keluar dan bersukan dengan aktiviti kecergasan. Begitu. Jadi kita, ini sudah jadi budaya. Tapi kita sekarang ni baru nak menjadikan itu sebagai budaya. Kalau kata kecergasan dan kesihatan itu sudah menjadi budaya di dalam masyarakat kita, dia secara automatik. Bermakna secara automatik bila sampai masa tu dia orang akan dah berhenti dan mereka melakukan aktiviti kecergasan. Kerana kita mesti fikir list. Kalaulah kata kita memang kerja kuat tapi tidak menjaga kesihatan dan sebagainya, produktiviti akan ditimbal balik kepada organisasi akan menjadi menurun. Kerana kalau pekerja lemah, pekerja sakit, pekerja tidak sihat, pekerja stres, macam mana dia nak bagi balik secara maksimum produktiviti? Kalau pekerja kita sihat, cergas dan sebagainya, dia akan memberi balik pulangan dalam bentuk produktiviti. Jadi bukan saja untung kepada organisasi, untung kepada negara jugalah. Begitulah keadaan Hadis. Bagus Datuk perkongsian tu ya. Sampaikan kita boleh nampak budaya Australia macam mana. Mudah-mudahan sebagai contoh lah itu. Mudah-mudahanlah kita boleh achieve orang kata indeks budaya sukan setinggi macam di Australia. Datuk. Okey Datuk. So kita periksa dulu sekiranya ada sebarang soalan ya. Okey. Kita lihat dulu Datuk. Okey. Okey, baiklah Datuk. Okey, tak apa. Mungkin sekarang ni penonton-penonton yang lain tengah sibuk menap-nap. Sebab setiap kali kami menerima soalan Datuk, panjang-panjang je lah. And kita orang pun orang kata have to select kan one by one. Okey, tak apa. Nanti kalau ada nanti kita akan proceed dengan soalan daripada penontonnya Datuk. So Datuk, boleh saya proceed lagi dengan pertanyaan seterusnya Datuk. Tadi tentang ciri-ciri kan Datuk? Keterbukaan itu penting, betul Datuk? Harap-haraplah ya pemimpin di luar sana kita orang kata apa yang Datuk Casey share tadi, keterbukaan tu amatlah penting. Jangan je nampak orang kata pekerja tu bekerja sampai jam 6 malam, dorang suka tak apa, kerja bagus. Sedangkan hakikatnya pekerja ni perlukan orang kata something to release tension. Okey. So mudah-mudahan lah ya Datuk. Okey. So seterusnya kita pergi ke pertanyaan seterusnya Datuk. Ni soalan ni Datuk very orang kata kontroversi. Bukan kontroversi lah. Orang kata isu lah. Sebab kita sebut tentang cabaran Datuk. Memang dalam bidang sukan ni, industri sukan, kena lagi pandemik COVID-19. Of course kita akan tempuhi, kita telah tempuhi pelbagai cabaran. Begitu juga dengan pemimpin seperti Datuk lah. Okey, so pertanyaan saya seterusnya Datuk, perkongsian seterusnya adalah apakah cabaran sebagai seorang pemimpin bagi memastikan orang-orang bawahan mengamalkan amalan hidup sihat? Boleh tak Datuk kongsikan sedikit orang kata cabaran sebelum COVID-19 dan juga selepas orang kata bukan selepas, during pandemic COVID ni tentu ada cabaran dan cabarannya tentu berbeza-beza atau mungkin ada yang sama. Silakan Datuk. Okey. Bila cakap tentang cabaran ni memang tidak dapat tidak kita elak semasa tempoh kita pandemik COVID-19 ni memang terkesan sebab macam saya sebutkan tadilah kalau sebelum pandemik COVID-19 kalau kita lihat KBS, kementerian sendiri, bukan KBS saja, kementerian lain pun. Tapi saya ambil contoh KBS lah sebab saya kepimpinan di peringkat KBS. Kita mempunyai pelbagai program yang saya sebutkan tadilah. Tetapi bila kita dah masuk fasa COVID pada tahun yang lepas, sebab kita dah tidak boleh melaksanakan pelbagai aktiviti fizikal. Ini memberi cabaran yang besar pada kita.
bukan sahaja dalam organisasi. Saya suka nak tarikkan kita lihat kepada keseluruhan dalam negara kita. Apabila pandemik COVID-19 melanda Malaysia, secara tidak langsung kita aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi kita macam tak boleh laksanakan. Kalau kita masih ingat masa pelaksanaan awal PKP pada Mac awal dulu, dia seolah macam total lockdown ni. Semua tak boleh buat apa. Betul. Khususnya kepada aktiviti sukan dan rekreasi, kena duduk di rumah. Itu yang bila di rumah tu kita encourage rakyat supaya walaupun di rumah kita kena amalkan gaya hidup sihat. Itu yang saya sebutkan tadi, duduk di rumah pun kita kena exercise, kena macam lakukan aktiviti macam video tadilah sebagai contoh lah kan. Okey, tetapi sepanjang tempoh kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang kita pun mungkin tak tahu lagi bila akan berakhir secara menyeluruh, dan kita lihat bahawa cabaran yang ada, adakah kita akan diam begitu saja? Dan kita bawa setiap kali di dalam jawatankuasa teknikal dan juga di dalam jawatankuasa yang mempertimbangkan tentang SOP, kita sentiasa membawa SOP sukan dan rekreasi untuk dipertimbang dan diluluskan. Kalau kita lihat sekarang ni, dah berapa fasa dah SOP sukan dan rekreasi yang kita bawa dan pertimbangkan dari semasa ke semasa, yang mana di peringkat KBS kita akan memperjuangkan supaya aktiviti sukan dan rekreasi dapat dilaksanakan. Kalau kita lihat sekarang dah boleh. Yang sekarang petang ni pun ada lagi mesyuarat jawatankuasa di peringkat teknikal. Mungkin ada benda-benda baru, tapi saya tak boleh kongsi lagi lah sehingga diluluskan. Saya nak kongsi yang diluluskan. Bermakna di kawasan PKPB, di kawasan PKPP, di kawasan kalau ada kawasan PKP sekalipun, kita mempunyai SOP yang khusus yang mana boleh melakukan aktiviti kecergasan dan juga kesihatan dan juga rekreasi. Contoh macam situasi sekarang, okey, cabaran tadi. Cabaran yang ada, tetap kita tak dapat melaksanakan aktiviti katalah kejohanan-kejohanan yang besar. Betul. Tetapi kita boleh melaksanakan aktiviti kecergasan. Kita dah boleh keluar bermain bola, kita dah boleh keluar cycling, kita dah boleh keluar jogging dan sebagainya. Malah dibenarkan secara quarantine base untuk melaksanakan kejohanan seperti Malaysia Football League, seperti sepak takraw dan hoki dah boleh dilaksanakan. Dan yang sekarang ini kita juga sedang memperjuangkan, mungkin apabila diluluskan mungkin penonton dah boleh tengok, tetapi kita kenalah ikut SOP yang ada. Kita tak boleh lah kata okey boleh semua pakai seru tengok tu. Kita kena jagalah SOP, everything SOP tu we have to follow exactly. Kalau tidak nanti kita dah perjuangkan dan akhirnya kerajaan lihat bahawa SOP tak ikut, tarik balik. Siapa yang rugi? Semua yang rugilah. Ini cabaran yang ada. Dan cabaran yang paling besar, di mana SOP yang diluluskan adakah dipatuhi oleh rakyat sepenuhnya. Yang ini kita kena minta tolonglah semua rakyat yang berada, yang cintakan sukan, cintakan rekreasi, untuk melaksanakan secara SOP yang ada. Itulah, kalau kata semua dapat ikut, cabaran kita akan jadi ringan sikit. Ya, betul tu Datuk. Tapi so far Datuk, sehingga sekarang, sehingga kini, Datuk tengok macam mana trend orang follow SOP dalam rekreasi sukan ni. Okey ke ataupun still lagi ada yang melanggar, ada lagi yang keras kepala, Datuk? Macam mana Datuk? Overall saya lihat dari segi pelaksanaan SOP sukan dan rekreasi, alhamdulillah. Maksudnya rata-rata mengikut SOP. Dan kita pun setakat ini tak ada lagi, saya harap tak adalah ke depan yang mana kluster di dalam sukan tu wujud, kluster COVID belum ada. Jadi kita yang kalau dulu pernah memang disebut semasa golf di Tropicana, tapi dia bukan datang daripada kluster yang bersukan, dia datang daripada kluster asrama. Jadi cuma dia berlaku di kawasan kelab golf. Jadi mungkin sebut ni kluster golf, bukan kluster golf. Tapi maksud saya tu untuk yang sukan ni setakat ni tidak adalah wujud kluster yang besar. Itu satu. Yang keduanya, kalau kita lihat orang-orang yang mencintakan sukan, kecergasan, aktiviti, selalunya dia amat menjaga tentang kesihatan. Dia amat menjaga tentang benda-benda kalau melibatkan kepada takut kena COVID dan sebagainya. Dan dia melakukan aktiviti kecergasan yang mana boleh meningkatkan imuniti diri dan terhalang daripada gejala-gejala yang tak sihat, termasuklah COVID ini. Jadi kita lihat setakat ni pada saya overall, SOP sukan dan rekreasi memang dipatuhi dengan sebaik mungkin. Dan saya juga suka menyerulah kepada semua kita yang cintakan sukan dan rekreasi ini,
teruskan mematuhi SOP sukan dan rekreasi supaya kita dari semasa ke semasa kita dapat convince pihak kerajaan untuk buka sedikit sebanyak lagi ruang-ruang yang ada. Biarpun slow orang kata, tapi benda kita ada bergerak. Berfasa Dato'. Betul. Jadi satu lagi juga untuk kita faham, kita lihat kepada aktiviti sukan dan rekreasi ini atas individu saja, tetapi kita jangan lupa di dalam sektor sukan dan rekreasi ada pihak-pihak yang terkesan, umpamanya sektor-sektor yang operators kepada gym, operators kepada futsal dan sebagainya. Mereka ini terkesan kerana perniagaan mereka terkesan kerana tidak ada aktiviti yang macam satu ketika dahulu. Apa yang kita buat macam di peringkat KBS, kita perkenalkan skim pembiayaan sukan umpamanya. Jadi ini boleh membantu kepada sektor industri juga untuk mereka naik kembali. Inilah benda-benda cabaran yang ada, tapi kita kena tangani secara bijaksana lah, supaya kita boleh membantu dalam bentuk yang lebih meluas. Betul, begitulah Datuk. Bukan sahaja dia tak sahaja sebut tentang isu cabaran, tapi dia sebut tentang cara-cara untuk mengatasinya. Salah satunya adalah membantu orang kata business owners yang ada gym, betul Datuk? Betul. Untuk beri pembiayaan sukan ya. Betul? Okey. So Datuk, sebelum kita orang kata teruskan dengan sesi yang seterusnya, saya ingin lagi orang kata ingatkan kepada penonton-penonton sekalian untuk like dan share sesi dialog kepimpinan kita pada petang ini dengan Datuk. Boleh tak kita lihat lagi berapa viewers kita? Kita nak tengok ni. Wow, Datuk, makin menaik. Tadi 670 lebih sekarang 698, almost 700 viewers. Okay, so kita nampak ada few questions di sini. Okay, kita tengok Encik daripada Encik Kailani Ahmad. Okay, Assalamualaikum Datuk. Bagaimana kita nak motivasikan diri kita agar sentiasa bersemangat untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti kecergasan dengan cara yang betul dalam situasi COVID-19? Okey, silakan Datuk. Rasanya Datuk tahu jawapan ni. Dia motivasi diri ni ialah tadi kita bercakap tentang pemimpin memberi motivasi kepada bawahan kita supaya terlibat dengan kecergasan, aktiviti dan sebagainya. Tapi kita sebagai individu pun kena ada motivasi diri juga. Sebab kalau kita rasa tadi okey ni semasa Covid jadi aku tak payah buat apalah, aku duduk rumah ajalah, makan tambah masa zaman BDR itu bekerja dari rumah kan. Jadi kita pula bekerja dari rumah, duduk di rumah, kita pun tak buat apa dan akhirnya kita menjadi tidak sihat dan sebagainya. Kita kena ada motivasi diri kita. Kadang-kadang bila kita nak start sesuatu tu memang susah, Liz. Tapi bila kita dah start satu-satu tu, kita akan rasa dia jadi gembira dan akhir jadi macam satu budaya. Contoh, kalau kita tengok dulu basikal, saya ambil contoh basikal sebab sekarang trending dan jadi budaya berbasikal. Kalau dulu ni nak naik basikal, kalau you tengok orang naik basikal dekat jalan raya, rasa macam peliknya dia ni naik basikal. Naiklah motor ke, naiklah kereta ke kan. Tapi sekarang ni kita tengok budaya, rata-rata orang berbasikal. Kalau kita lihat dekat Putrajaya, khususnya hari Minggu, punyalah ramai yang basikal. Jadi saya pun berbasikal juga di Putrajaya. Itu bukan hari Minggu, lepas kerja pukul 6 lebih mungkin 1 jam. Malam Sempatlah kita basikal. Tengok memang komuniti amat berminat tentang berbasikal. Jadi kita motivasi diri kita supaya kita cari satu sukan ataupun aktiviti kecergasan yang mana kita minat. Kalau kata basikal tu kita minat, kita jadikan itu sebagai aktiviti yang kita minat. Kalau kita minat jogging umpama, saya ada kawan saya umur macam saya juga, kerja pejabat lah. Dia minat tentang jogging. Memang dia sentiasa frequent, memang dia jogging dan saya memang respect kepada dia. Dia masih boleh masuk, kalau dulu masa ada marathon, half marathon sebagainya, dia boleh senang-senang dia boleh lari 20 km, 40 km. Saya pun 40 km. Saya pun tak boleh lari macam dia. Contoh kan, dia dengan umur 49-50 tahun boleh lari lagi 50 km, masuk half marathon dan sebagainya. Ini makna kata kita motivasi diri kita cari aktiviti apa yang kita minat. Aktiviti kecergasan lah. Dan kita kena amalkan sehingga kita rasa menjadi budaya dalam diri kita. Kalau kita tak buat, kita rasa hari ni tak buat ni, hari ni minggu ni tak kayuh basikal lagi ni, rasa macam resah. Jadi macam tu. Jadi akhirnya kita akan cintakan aktiviti kecergasan tersebut dan memberi impak yang baik pada kita lah. Kita sihat, kita cergas dan tidak orang kata berjatuh sakit dan sebagainya lah. Itulah Liz.
Kalau saya boleh kongsi dengan siapa yang tanya tadi lah. Encik Kailani. Encik Kailani tadi lah. Tadi itu. Okey. So diharap Encik Kailani semoga apa yang Encik Kailani tanyakan tadi itu dijawab oleh Datuk KSU ya. Okay. Harap dapat membantu Encik Kailani lah. Dapat membantu lah. InsyaAllah dapat Datuk. Dapat video Datuk tu, confirm dia dah motivasi Datuk. Okey Datuk. Sebelum kita orang kata continue dengan sesi ini, saya nak memberitahu dengan penonton sekalian bahawa kita akan sertakan link pendaftaran dan penilaian yang dipinkan di komen dialog kepimpinan ni ya. Okey, tetapi link tersebut akan orang kata pinkan sewaktu end of the session lah ya, untuk penonton-penonton sekalian daftarkan dan bantu kami untuk buat penilaian, supaya membolehkan kami memperbaiki sesi ini dari semasa ke semasa ya Datuk. Okey Datuk. So tadi macam-macam sharing session tentang orang kata motivasi, tips untuk dapat motivasikan diri, dan kita dapat information tentang IBX, Indeks Budaya Sukan. And then kita ada orang kata perkongsian sedikit tentang SOP ya, SOP sukan. So itu orang kata soalan yang berkaitan dengan facts ya, fakta daripada Datuk. Sekarang ni kita teruskan sesi. Sesi ni tentang pengalaman Datuk lah, sebab saya tengok daripada gaya hidup Datuk. Sebab saya ni pun follow Datuk di Facebook. Oh ya ke? Jadi saya pun ada selidik sikit lah. Tengok boleh tahan juga Datuk KSU ni ya. Bukan calang-calang. Kalau orang Sabah cakap bukan kaleng-kaleng. Orang dia ni. Okey. So oleh itu kita ada peluang di sini untuk share dengan penonton ramai, untuk Datuk sharekan dengan kita orang pengalaman Datuk. Apa pengalaman Datuk orang kata dalam pendekatan Datuk sebagai seorang pemimpin ini, boleh tak share dengan kita orang pengalaman Datuk dalam orang kata pendekatan sebagai seorang pemimpin dalam memastikan orang-orang bawahan termasuk keluarga kali ini ya. So pengalaman ni lebih kepada orang kata tadi general kan, KBS kan. Sekarang ni kita nak orang kata peribadi sikit lah. Kita nak tahu macam mana tu berdasarkan pengalaman Datuk, apa yang Datuk buat untuk mengamalkan amalan hidup yang sihat ni dengan orang-orang bawahan termasuk keluarga Datuk. Silakan Datuk. Okey, kalau kita lihat kepada yalah, kita boleh tengok pengalaman dan kita boleh macam mana kita nak membentuk pertama diri kita lah. Diri kita macam saya sentuhkan tadi, bahawa kita kena ada kecintaan kepada kesihatan, kecergasan. Okey, apa yang saya buat kalau kata di peringkat organisasi, malah di peringkat keluarga lah, saya kena jadi role model lah. Role model bahawa saya juga cintakan aktiviti kecergasan, aktiviti kesihatan yang menyihatkan diri. Jadi kalau kita tak jadikan diri kita sebagai role model, kita tak walk the talk lah. Kita cakap okey, semua kita kena cergas, you all kena beraktiviti, tetapi sebagai pemimpin, sebagai ketua, kita tak melakukannya. Jadi kita duduk dalam bilik aja, tak boleh. Kan sama juga kalau kita dalam bekerja pun, kalau kita tak turun, tak terlibat dengan secara hands on satu-satu benda, sudah pasti kita tak dapat menjauhi perkara tersebut. Okay, apa yang saya buat sebagai contoh lah, contoh ringkas, macam di KBS umpamanya. Jadi saya buat aktiviti macam kayuh secara santai ni bersama-sama dengan staff lah. Jadi mungkin kalau kita nak buat itu, semua kena turun secara paksaan. Kadang-kadang jelah ada orang tak minat basikal, ada orang minat jogging, ada orang minat pergi gym. Tak apa, tapi saya sebagai asasnya, okey, saya adakan aktiviti, kita kata cycling itu seminggu 2 kali, kadang kalau sempat seminggu 3 kali, kalau sempat, kalau tak pun dapat seminggu 2 kali pun jadilah. Jadi itu kita sebagai role model kepada melaksanakan perkara tersebut. Dan kalau ada masa memang saya turun ke gym, dapatlah saya dekat treadmill tu 20 minit kan, jadilah. Lepas tu walaupun kita tak kuat, dah umur dah 50 mana kuat sangat, carilah besi, carilah dumbbell besi yang kecil-kecil tu, angkatlah sikit-sikit, contohlah kan. Tapi kita kena jadikan sebagai role model. Sama juga kalau kata di keluarga saya kan, jadi saya nak juga keluarga saya sihat, bukan sahaja organisasi saya sihat. Kalau keluarga saya tak sihat, organisasi sihat, saya pun susah juga nak handle keluarga tidak sihat. Okey, untuk itu saya syukurlah kerana isteri saya pun dia jenis
berminat tentang aktiviti kecergasan. Jadi saya ada anak perempuan seorang umpamanya kan. Okey, dia dengan anak perempuan saya okey, buatlah berzumba dan sebagainya, senam aerobik apa benda dia buka TV kan. Dia buat. Lah dengan zumba jadi adalah seminggu 2 kali kan dan sebagainya kan. Okey, saya dengan anak saya kebetulan mereka berada kat rumah belajar secara Zoom. Okay, adalah sikit ruang dekat belakang rumah. Saya main badminton kadang dengan anak saya. Jadilah saya balik mungkin pukul 6.30, pukul 7 rumah sempatlah sikit. Dan dia orang memang jadikan setiap petang kalau tak hujan, okey dia orang main badminton. Sebab kita kena tengok juga ni anak-anak kita kat rumah kan ni sekarang. Kadang dia orang suka main e-game saja. E-game pun bagus untuk rangsang minda, tetapi kena ada juga aktiviti yang bersifat fizikal. Jadi inilah dia orang mainlah bola, tendang abang tendang kat adik, adik tendang kat abang, contohlah kan. Jadi ini saya bagi galakkan. Kena ada aktiviti yang berbentuk fizikal. Macam yang sulung tu sebab dia dah pergi belajar, masa dia berada di rumah dulu, memang dia dengan saya memang suka sangat aktiviti yang fizikal. Dan saya memang dengan saya suka main golf lah sikit kan. Jadi dengan anak saya tu saya boleh sama-sama pergi. Jadi macam tu lah. Jadi kita nak galakkan supaya anak kita juga ada aktiviti kecergasan yang dia suka, dia minat. Itu kaedah saya lah. Mungkin lain orang lain ketua family ada cara dia suka mungkin keluar pergi hiking sama-sama ke, keluar pergi jogging di tasik sama-sama ke, asalkan menjurus kepada aktiviti kecergasan. Tapi bagus ya Datuk, sebab Datuk pun orang kata memahami orang kata situasi keluarga ni, anak-anak ni. So ada sesetengah ibu bapa yang tak berapa orang kata suka anak mereka main orang kata permainan elektronik, orang kata e-games ni. Okey, mereka tak minat, mereka kata mengganggu, orang kata sampai tidur lewat. Tapi sekiranya kita dikawal, okay. Seperti Datuk ni, dia sangat support untuk Datuk? Untuk merangsang minda. Betul. Kena dengan kawalan. Betul. InsyaAllah ya. Okey, terima kasih ya Datuk atas perkongsian pengalaman tersebut, sangat menarik. Orang kata anak beranak berzumba, main golf, orang kata very good role model untuk kepada family di luar sana lah. Okey, so tadi saya dah terima soalan. Okey, baiklah, saya dah terima soalan kita yang seterusnya. Orang kata, okey, ini orang kata kita punya inilah, kita punya minta dengan Datuk untuk kongsikan harapan Datuk kepada masyarakat bagi memastikan amalan gaya hidup sihat ni sentiasa dipraktikkan. Apa harapan Datuk ni? Kita nak tahu sekarang ni sebagai seorang ketua tonggak utama Kementerian Belia dan Sukan. Silakan Datuk. Kalau tanya harapan tu memang tinggi menggunung. Tinggi menggunung. Harapan memang tinggi menggunung. Sebab kalau kita lihat macam indeks budaya sukan tadi, macam saya sebutkan, kita dah lihat dah fakta data sederhana. Tetapi kadang-kadang jelah itu kajian dilaksanakan. Mungkin dapatan itu kita kata tidaklah setepat yang mungkin. Betul. Kerana dapatan itu dibuat kepada kajian-kajian hanya melihat pada kelompok-kelompok tertentu. Okey, tetapi kalau kata itu sebagai asas untuk kita mengukur bahawa budaya kita bersukan ni masih rendah, so bukan harapan saya ni, harapan KBS, harapan kerajaan juga. Kita nak melihat supaya satu hari nanti negara kita negara bersukan. Betul. Semua orang cintakan sukan. Kerana bukan saja kita nak melihat kepada aktiviti kecergasan, kerana kita perlu lihat bila kita menjadi negara bersukan, dari segi pendapatan negara pun sudah pasti akan meningkat kerana industri sukan akan berkembang. Okey, itu kita tak dapat nafikan. Okey, satu lagi kita kena ingat juga, apabila kita negara bersukan, rakyat suka bersukan, rakyat hidup cegah dan sihat, mungkin kita dari segi kesihatan bagus. Jadi bila kesihatan bagus, perbelanjaan kita berkenaan untuk ubat-ubatan dan sebagainya akan turun. Betul. Ini dia ada rantaian kebaikan yang boleh kita ukur kalau semua rakyat dah menjadi sihat, menjadi cergas. Ini kalau harapan sudah pasti saya kata tadilah, harapan memang menggunung, memang tinggi. Dan saya percaya bahawa perkara ni satu hari nanti kita akan tercapai. Kerana kalau kita lihat dulu
mungkin pada satu ketika kita tidak mengukur indeks budaya sukan, masa itu kita lihat secara observation mungkin rendah, tapi kita ukur, kita lihat trend itu ada. Walaupun pada tahun yang lepas kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, tapi kita lihat indeks budaya sukan tu masih berada pada tahap sederhana. Maksudnya rakyat masih suka bersukan tersebut. Cuma kita lah macam KBS ni, kita kena ada satu dasar yang menyokong dan mendukung perkara ini. Sebab itu insya-Allah dalam terdekat ini kita akan juga melihat kepada pendekatan dasar sukan negara yang baru mungkin. Kita dalam perangkaan begitu, dan kita juga sedang melihat kepada untuk merangka satu talent ID kepada peringkat sehingga peringkat sekolah. Kerana kita nak mewujudkan budaya sukan ni bukan saja untuk mencari bakat-bakat yang akhirnya boleh berada dalam high performance sport untuk wakil negara dan sebagainya, tetapi bila kita buat talent ID sampai peringkat grassroots bawah, kerana kita nak membudayakan kecergasan sukan dan sebagainya, akhirnya bila di peringkat bawah, di peringkat sekolah rendah lagi kita bawa sampai ke atas, mereka dah cintakan sukan. Bila mereka berada dewasa, bila mereka bekerja, mereka family dan sebagainya, mereka dah minat, dah jadi budaya sukan dalam diri. Jadi mereka bersukanlah, dan tercapai dah saya sebutkan tadi dari segi pencapaian kesihatan yang tinggi. Negara dah tak banyak membelanjakan peruntukan untuk kesihatan, dan juga meningkat ekonomi kita dari segi GDP dan sebagainya. Itu saya boleh simpulkan begitu. Ada Datuk yang orang kata ni mencegah lebih baik daripada mengubati. Dengar tu tuan-tuan dan puan-puan, betul betul. It's okay kita belanja, orang kata kita berbelanja lebih untuk orang kata kelengkapan sukan tu, tak kisah, tetapi lebih membadai daripada kita berbelanja tentang orang kata dengan perubatan yang lebih jauh mahal, Datuk. Okey, baiklah. Sekarang ni kita lihat ada link pendaftaran dan penilaian telah dipinkan di ruangan komen untuk puan-puan dan tuan-tuan sekalian mengisi untuk bantu kami isi link pendaftaran dan penilaian tersebut. Satu link sahaja ya tuan-tuan dan puan-puan, satu link sahaja, tekan link tersebut di ruangan komen yang dipinkan. Okey. Isi maklumat, isi penilaian, dan kemudian ada satu link lagi, link yang untuk dapatkan slip kehadiran dari kami. Baiklah Datuk, sebelum kita wrap everything, ada satu lagi kita nak tanya dengan Datuk ni. Dengar-dengar ada dimaklumkanlah kepada pihak kami ni bahawa akan ada program collaboration program, dialog kepimpinan between iLead dan PPTD. Bolehkah Datuk kongsikan sedikit tentang program tersebut, Datuk? Silakan Datuk. Terima kasih. Since tadi Liz pun dah sebut dah, saya pun juga merangkap sebagai Esko Perhubungan Strategik PPTD. Jadi ruang yang ada ini mungkin saya boleh berkongsi sedikitlah, sebab iLead mempunyai platform yang sebagai hari ini kita boleh mengadakan sesi webinar dan sebagainya. Jadi saya dah terfikirlah, sebab iLead ni di bawah KBS, kenapa tidak kita gunakan ruang yang baik ini untuk kita berkongsi, sebar luas lagi perkongsian. Jadi perkara ini saya telah pun berbincang dengan Presiden PPTD, bincang yang mana kita akan gunakan ruang yang ada ini untuk kita kongsi lagi pelbagai pendapat yang melibatkan kepimpinan yang atasan. InsyaAllah dalam masa terdekat ini kita akan ada orang yang lagi penting untuk berbicara tentang kepimpinan dan sebagainya. InsyaAllah lah. Kita dah berbincang di peringkat saya. Kita sedang berusaha untuk mendapatkan tarikh dan sebagainya. InsyaAllah nanti mungkin kita tampilkan transkrip KPPA kita. Kemudian kita cari ikon-ikon yang besar lagi dalam skim-skim perkhidmatan yang besar. Umpamanya, saya bagi dulu umpamanya, mungkin satu ketika kita bawa Panglima Angkatan Tentera kan mungkin. Mungkin satu ketika kita bawa IGP, Ketua Polis Negara kita kan mungkin di medan ini. Dan insya-Allah juga kalau ada ruang yang bersesuaian
pada tahun yang berikutnya mungkin Tan Sri KSN sendiri ke, insya-Allah. Ini sedang kita rancang dan kita doakanlah supaya benda ni mungkin menjadi realiti, kenyataan yang mana manfaatnya akan dapat kita kongsi secara bersama. Itulah teaser awal saya boleh bagi gambaran lah. Kan? Terima kasih Datuk. So nantikanlah daripada kami nanti, insya-Allah soon kita akan orang kata informkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kalian tentang program kolaborasi dialog kepimpinan eksklusif yang soon insya-Allah akan ditayangkan ya. Datuk. Ya, Okey Datuk, terima kasih banyak-banyak Datuk sebab orang kata sudi meluangkan masa dengan kami ni. Masa pun dah 1 jam tak rasa Datuk. 1 jam kita berbual-bual di sini Datuk. Okey. So boleh tak kita lihat lagi berapa orang? Oh, maintain Datuk 600 lebih Datuk. Maintain penonton live ni Datuk. 700 ya. Okey, 700 Datuk penonton. Orang kata ini sewaktu live Datuk. Jarang-jarang kami dapat macam ni Datuk. So kira macam orang kata the topic is very interesting. Orang yang kita jemput pun bukan orang yang sembarangan. That's why lah membantu sangat untuk menaikkan viewers kami. Terima kasih Datuk. Sebab sudi datang sendiri ke studio kami ni. Kami sangat appreciate dengan orang kata dengan ini Datuk lah. Sesi kita ni sangat appreciate. Banyak information yang kami dapat. InsyaAllah kalau ada berkesempatan lagi kita akan adakan sesi DK lagi, mana tahu kan, insya-Allah Datuk. Dengan tajuk yang berbeza. Dengan tajuk yang berbeza Datuk. Okey Datuk. Boleh. Insya-Allah. Okey Datuk. Okey, so sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengingatkan jangan lupa untuk isi satu link pendaftaran dan penilaian, satu link sahaja untuk link pendaftaran dan penilaian yang telah dipinkan di ruang komen. Okey. Selepas itu, sila tekan link slip kehadiran bagi melayakkan anda untuk mendapatkan slip kehadiran daripada kami. Untuk bagi penjawat awam, hanya perlu memasukkan IC di dalam slip kehadiran tersebut. Untuk penjawat swasta pula, jangan risau. Okey. Anda tidak terkecuali boleh mengisi slip kehadiran dengan memasukkan nombor IC dan juga mengisi maklumat dan email bagi mendapatkan slip kehadiran program. So kesemuanya boleh ya, layak dapat slip kehadiran ya. Okey, baiklah. So itu sahaja untuk sesi dialog kepimpinan hari ini yang berjudul Dialog Kepimpinan Peranan Pemimpin dalam Memupuk Amalan Hidup yang Sihat. Terima kasih Datuk, dan kita akan berjumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Terima kasih. Saya Farliza Ramli dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.